Okay, saya akan start recording. Alright. So, ada soalan untuk latihan sebelum ini? Kalau ada, boleh bertanya sekarang. Okay, kalau begitu senyap macam kubur ini maksudnya tak ada lah kan? Tak ada soalan. Ya, Miza. Siapa? Ada lagi? Ya, soalan mana? Ada lah. Ui, jangan bah. Dapat. Jangan bah begitu. Jangan kau malu bah. Tanya saja. Tak ada? Confirm? Ya, confirm tiada. Okay. Okay, kalau tak ada, hari ini saya akan cover beberapa bahagian lagi lah, okay, yang baru. Iaitu bahagian untuk menengok serakan, okay? Serakan dan juga kita nak melukis OGIF pula, okay? Melukis OGIF. Okay, sebelum itu saya nak tanya, lepas jam 9 ini kamu masih ada Google Meet lagi kah? Untuk subjek yang lain? Nggak tahu. Nggak tahu. Lepas ni subjek apa? Kejap check off, tengok dulu. Moina, kamu tak tahu apa subjek kita. This is... PSV. PSV. Biasa PSV ada Google Meet tak? Tiada. Enggak. Tapi Tiada. ada tugasan lah. Okay. Tiada Google Meet lah kan? Ya, tapi ada tugasan. Kalau tiada mungkin saya boleh kasih extend masa saya lah kan? Sebab saya start lambat bah. Tersalah ingat jadual. Saya ingat start 8.30. Boleh kan? Boleh cek. Ambil masa sedikit lah kan? Ambil masa sedikit lah. Boleh. Jadi histogram kita sudah belajar, poligon kegerapan kita sudah belajar, dan bahagian untuk menganalisa histogram dan poligon kegerapan yang ini rasanya belum kan? Sudah kah? Macam sudah kan? Saya sudah sentuh bahagian sini kan? Sudah. Okay. Okay, kalau sudah, then kita akan teruskan ke bahagian OGIF lah. Okay? Ya, bahagian ini. Okay, selain kamu belajar poligon kegerapan dan histogram dalam bab ini, kamu juga akan belajar satu graf, okay? Melukis satu graf yang dinamakan sebagai graf OGIF. Okay, graf OGIF ini actually pun senang saja, okay? Yang penting ialah kamu perlu ikut langkah-langkah inilah, okay? So, saya akan bacakan sedikit langkahnya dulu, nanti kita akan tengok satu contoh. So, apa yang akan kamu buat pada langkah pertama ialah kamu kena tambahkan satu kelas sebelum kelas pertama. Macam yang tadi kita buat untuk poligon kegerapan kan, kita perlu tambah satu kelas sebelum dan satu kelas selepas. Tapi OGIF kamu cuma perlu tambah satu kelas sebelum kelas pertama. Okay? Tengah kegerapan adalah sifar lah. Okay? Itu langkah pertama kamu. Selepas tu kamu kena cari sempadan atas. Sempadan atas bagi setiap selang kelas dan juga kekerapan longgokan. Okay, saya harap kamu masih ingat macam mana nak cari kekerapan longgokan. Okay, nanti kita akan tengok satu contoh kekerapan longgokan. Okay, so itu langkah pertama. Lepas tu diikuti oleh pilih skala yang sesuai. Tapi biasanya soalan akan bagi skala lah. So kamu jangan risau. Okay, soalan biasanya akan bagi kamu skala. Kamu just ikut skala dia saja. Okay, di mana paksi mengufuk, iaitu paksi X kamu kan. Ini paksi mengufuk ialah paksi X. Paksi X kamu akan biasanya gunakan sempadan atas. Okay. Manakala paksi mencancang ialah paksi Y, biasanya kita akan gunakan kekerapan longgokan. Okay. Jadi dua benda ini penting untuk kamu lukis OGIF. Kalau tadi poligon kekerapan kan, poligon kekerapan kamu perlu gunakan X sebagai titik tengah,
Okey, titik tengah. Dan paksi Y adalah kekerapan. Okey, kekerapan. Kalau histogram, kalau histogram kan, dia punya paksi X adalah sempadan bawah dan sempadan atas. Manakala paksi Y-nya adalah kekerapan. Okey. So kamu boleh nampak beza setiap graf ini ya. Okey, ini di tengah untuk X, ini sempadan bawah, sempadan atas untuk paksi X. Tapi paksi Y adalah samalah untuk histogram dan poligon kekerapan, iaitu gunakan kekerapan. Tetapi untuk OGIF, paksi X guna sempadan atas sahaja dan paksi Y gunakan kekerapan longkokkan. So kamu perlu tengok perbezaan mereka, dan untuk setiap jenis graf apa yang perlu digunakan untuk paksi X dan paksi Y dia lah. Lepas tu, selepas kamu sudah plotkan dia punya paksi X, paksi Y, kamu kena plotkan kekerapan, longkokkan dan sempadan atas yang sepadan dengan setiap selang kelas lah. Ikut jadual itu. Dan akhir sekali kamu akan lukiskan satu lengkung licin, yang melalui setiap titik tersebut. Biasanya OGIF itu adalah berbentuk seperti satu S begitulah. Kita akan lihat dia punya bentuk lah. Sebelum kita melukis itu, kita tengok lagi apakah itu kuartil. Kuartil. Dan apakah formula untuk mencari kuartil? Sebenarnya kuartil kan boleh ditentukan dengan menggunakan formula-formula seperti ini ya, seperti 3 ini. Biasanya soalan akan beritahu kamu, tanya kamu lah, apakah daripada OGIF kamu, tentukan kuartil pertama. Tentukan kuartil pertama. Kuartil pertama, tentukan median, median dan tentukan kuartil ketiga. Kuartil ketiga. Jadi apa yang dimaksudkan oleh soalan ini? Soalan ini bermaksud kuartil pertama bermaksud 1/4 daripada jumlah data kamu. Jadi kamu akan ambil formula ini, 1/4. Wajib, ini memang wajib, 1/4 darab dengan jumlah ataupun bilangan data, iaitu N, bilangan data. Kalau bilangan data kamu ada 100, kamu darab 100 lah. Kalau ada 50, darab 50 lah. Begitu. Ini untuk cari kuartil pertama. Kalau nak cari median adalah berada di tengah-tengah. Jadi gunakan 1/2 darab bilangan data. Manakala kalau kuartil ketiga, gunakan 3/4 darab dengan bilangan data. Ini memang formula yang wajib. So kamu akan dapatkan satu jawapan di sini. Setiap satu ini dapatkan satu jawapan. Tapi itu belum lagi jawapan terakhir. Selepas kamu dapat satu jawapan sini, let's say 15. So kalau kamu dapat 15, kamu kena pergi ke OGIF kamu kan, yang kamu selalu lukis itu. Katakan inilah OGIF kamu kan. So kamu akan pergi ke bahagian paksi Y kamu kan. Kamu kena pergi cari di mana 15 itu. Katakan 15 adalah di sini. So apa yang kamu buat ialah kamu perlu pergi lukis satu garis mengufuk. Satu garis lurus mengufuk sampai ke menyentuh kepada OGIF kamu. Dan lepas itu kamu akan ambil bacaan di bawah sini. Gunakan pembaris juga, lukis satu garis lurus mencancang ke bawah. Mencancang ke bawah, dan kamu kena baca apakah nilai yang ada di sini. Dan nilai ini adalah kuartil pertama kamu. Itu baru jawapan akhir. So kalau lepas kamu guna formula cari jawapan sini kan, ini bukan jawapan terakhir. Kamu kena ambil bacaan ini daripada graf, dan baca pada bahagian paksi X kamu. Untuk dapatkan jawapan terakhir. Nanti kita akan lihat satu contoh soalan lah. Yang penting yang saya mau highlight di sini adalah formula untuk mencari kuartil pertama, median dan kuartil ketiga. Kuartil ketiga means 3/4 daripada jumlah data kamu. Itulah kuartil ketiga. So kita cuba lihat satu contoh soalan. Jadual kekerapan di sebelah menunjukkan maklumat kandungan garam dalam 60 jenis makanan.
Bina satu OGIF mewakili tata tersebut. Dengan menggunakan OGIF yang dibina, tentukan kuartil pertama, median dan kuartil ketiga. Okey. So sekarang dia bagi satu jadual, okey, satu jadual seperti ini dan minta kamu lukiskan satu OGIF dulu. Selepas kamu lukiskan OGIF, kamu kena cari kuartil pertama, median dan kuartil ketiga. Okey. So balik kepada langkah-langkah untuk melukis OGIF. Apakah langkah pertama yang perlu kita buat? Siapa boleh ingatlah tadi apa saya cakap untuk start langkah pertama? Apa kita perlu buat? Ada siapa ada memberi perhatian enggak? Apa yang saya cakap tadi? Apa langkah pertama kita perlu buat untuk melukis OGIF? Anyone? Okey, selamat datang Syafika. Kita di melukis OGIF melukis OGIF. Okey, apa langkah pertama kita? Melukis OGIF. Kita kena cari apa? Kuartil pertama. Iya, Miza jugalah harapanku. Aduh. Kita mesti mencari satu selang kelas sebelum kelas yang pertama kan? Okey. Jadi apakah langkah pula? Apakah selang kelas pertama, selang kelas sebelum kelas pertama, apakah dia punya selang kelas? Siapa boleh bagi tahu? Kita tengok pattern dia. Ini 100, 105, 200, 205. Jadi yang sebelum ini, sebelum 100 tu patutnya nombor apa? Sebelum 100 ni, patutnya nombor apa ini? Yang perlu kita letak. Beza mereka ni macam 50-50 bahkan. Kalau kamu lihat. Jadi 100, kalau sebelum 100, dia patutnya, nombornya ini patutnya berapa? 50. Ya, Ba. 50, Ba. Okey, bagus. And then 50 sampai berapa? 99. 99. Okey. Wih, pandainya. Okey. Yang ini selepas ni tak payahlah kan? Sebab ini kita bukan nak lukis poligon kegerapan. Kalau poligon kegerapan, ini kena cari lagi satu kelas selepas ini. Okey? Tapi ini ialah OGIF. Jadi kita hanya perlu cari satu selang kelas sebelum kelas pertama. Okey? Kita sudah dapat. Dan kegerapan ini mesti adalah kosong. Okey? So, ini ialah langkah pertama kita perlu buat. Alright. Jadi, dia sudah tunjukkan di sinilah. Okey? Satu selang kelas sebelum kelas pertama, kekerapannya mesti adalah kosong dan sempadan atas mesti kena cari. Sebab tadi saya sudah cakap kalau OGIF sini paksi X ni guna sempadan atas dan paksi Y itu guna kekerapan longgokan. Jadi dia mesti ada sempadan atas, mesti ada kekerapan longgokan. Baru kita boleh melukis. So, sempadan atas ini senang mau carilah. Kalau mau cari sempadan atas, hanya perlu tambahkan 0.5 kepada had atas nombor-nombor ini. Okey, ini dipanggil sebagai had atas. Nombor-nombor ini dipanggil sebagai had atas. Manakala nombor di depan ini dipanggil sebagai had bawah. Dan kalau nak cari sempadan atas, senang saja. Tambahkan setiap satu ini 0.5, 0.5, 0.5. Kamu akan dapat sempadan atas dia. Okey, 0.5, 0.5 di belakang. Okey, jadi kamu boleh dapatkan dia punya sempadan atas. Sebenarnya sempadan atas ni macam mana mau cari kan? Sebenarnya begini ya. Let's say saya mau cari sempadan atas untuk selang kelas ini. So saya akan lihat dia punya had atas 149. So 149 selepas 149 ialah 150 kan. Jadi nak cari 149 sini 150. Saya mau cari sempadan atas means nombor yang berada di tengah-tengah sini. So macam mana nak cari? Saya akan ambil 149 tambah dengan 150, lepas tu bahagi 2. Maka itu adalah sempadan atas saya. Okey? Itu adalah cara mencarilah sebenarnya. So kalau kamu sudah faham langkah ini, sebenarnya lain kali di masa exam ke apakah,
Kamu tak perlu pergi buat setiap langkah ini, setiap satu. Sebab ini langkah ni tak ada markah. Yang ada markah adalah apa yang kamu isi dalam jadual itu. Okay? Jadi kamu untuk menjimatkan masa, kamu just tambah 0.5 di setiap had atas untuk setiap kelas. Jadi kamu akan dapat dia punya sempadan atas. Okay? Okay, selepas tu, kekerapan longkokan. Bagi mereka yang sudah lupa ataupun belum tahu macam mana cari kekerapan longkokan, okay, ini adalah kamu salin daripada jadual asal. Okay, nombor-nombor ini semua sudah dibagi dalam jadual asal lah. Cuma ini yang perlu kita cari sendirilah. Okay, ini memang kosong pun. Okay, tak payah fikir. Ini memang letak kosong. So, nak cari kekerapan longkokan, cara pertama ialah salin balik kosong ini di tempat ini. Di tempat pertama, mesti kosong, salin balik. Lepas tu ambil kosong ini, tambah dengan yang kedua, 4. Jadi kosong tambah 4, dapatlah 4. Okay. Jadi ulang. Sekarang nak guna 4, tambah lagi yang ketiga, 11. 4 tambah 11, dapatlah 15. Okay. Dan seterusnya, 15 tambah lagi dengan 15, dapatlah 30. Dan seterusnya sehingga kamu dapat yang terakhir lah. Okay. Yang ini 60 ni sepatutnya mewakili jumlah data ataupun bilangan data yang ada dalam kajian kamu itu. Okay. 60. Sebab kamu sebenarnya 60 ni kamu dapat daripada 0 tambah 4 tambah 11 tambah 15 tambah sampai 1. Okay. Ini adalah jumlah kekerapan dia. So ini sepatutnya adalah jumlah data yang ada lah. Okay. 60. Okay, nanti bila kamu nak cari kuartil pertama, median, kuartil ketiga, kamu perlu gunakan 60 ini, iaitu jumlah data kamu, bilangan data. Okay, so selepas kamu sudah dapat sempadan atas, sudah dapat kekerapan longkokan, sekarang bolehlah kamu melukis you punya OGIF. Okay, so kita cuba tengok dia punya skala dulu. Ada dia bagi skala. Okay, dia tak ada bagi skala. Okay, biasanya soalan akan bagi kamu skala lah. Okay, kalau dia tak bagi, kamu cuba gunakan yang sesuai lah, skala yang sesuai. Tak ada yang salah, tak ada yang betul lah. Okay, asalkan kamu dapat lukiskan OGIF itu dengan licin, okay, skala yang kamu pakai itu seragam, dan itu adalah jawapan kamu. Okay, tak ada satu skala yang fix lah, yang tetap. Setiap orang boleh guna skala yang berbeza. Okay. So, yang kalau kita lihat di sini, dia menggunakan skala 2 cm. Kalau saya anggap 5 kotak ini mewakili 1 cm kan. Jadi sini ada 10 kotak. 5 tambah 5, 10. Jadi ini adalah 2 cm. Jadi bermaksud dia gunakan skala 2 cm kepada 10 mg lah kan. Sebab ini adalah kandungan garam. So ini sepatutnya adalah, bukan mg. Ini adalah kekerapan. Yang ini adalah mg. Okay, ini adalah bilangan makanan lah. Jadi 2 cm mewakili 10, sini adalah 2 cm mewakili 50. Sebab saya cari beza mereka di sini kan. Ini adalah 50. Jadi skala yang digunakan adalah 2 cm mewakili 2 cm mewakili 50 mg. Okay, sini ialah 2 cm mewakili 10 makanan. 2 cm. Okay, jadi skala yang digunakan oleh buku teks ini ialah inilah. So, selepas itu kamu akan plotkan lah. Okay, ikut jadual yang kamu lukis tadi. Yang telah kamu buat tadi. Okay, kalau kamu lihat. Untuk sempadan atas 99.5, kekerapan longkokan adalah kosong. Jadi, kamu akan plotkan 99.5 kosong. Di mana dia? Okey, 99.5 kosong. So, kamu tanda di paksi inilah, paksi X. Lepas tu ulang untuk 149 berapa, 199 berapa, 249 berapa. Kamu just plot lah. Plot. Lepas tu, kamu akan sambungkan setiap titik ini, okay, dengan satu lengkung, bukan guna pembaris. Kalau guna pembaris, dia akan nampak macam robot. Okay, macam begini. Dia akan nampak macam beginilah, berombak-ombak. Okay? Jangan kamu gunakan pembaris. Kamu gunakan freehand. Freehand untuk sambungkan setiap titik ini. Okay? Jangan guna pembaris. Bukan seperti itu poligon kekerapan. Itu kena guna pembaris.
Tapi yang ini jangan guna pembaris, gunakan freehand. Dan bila kamu lukis itu, jangan kamu berhenti ya di setiap titik. Kalau you berhenti kan, maksudnya contohnya saya start di sini kan, saya lukis dulu, okey berhenti. Lepas tu saya sambung lagi, lukis ni, berhenti. Lepas tu sambung lagi, berhenti. Bila kamu berhenti macam itu, pas berhenti-henti kan, kamu punya ogive akan nampak berombak-ombak. Dia akan nampak seperti ini. Okey. So kamu kalau boleh kan, lukis satu kali jalan sampai yang boleh kamu tahan lah, okey. Kalau kamu hanya boleh tahan sampai sini, okey berhenti sini. Lepas tu tangan kasih gerak sikit, okey sambung lagi sampailah ke bawah. Jangan berhenti, okey. Kalau you berhenti-henti dia akan berombak-ombak, nampak tidak licin, tidak cantik, okey. Kamu akan dipotong markah, okey. Itu ialah teknik melukis lah. Okey, mesti kalau boleh satu kali jalan sampailah ke bawah. Kalau tak boleh berhenti satu kali dan sambung balik. Okey, so selepas kamu sudah lukis ini cantik, okey, skala pun sudah, jangan lupa labelkan. Okey. Kekerapan longkokan di sini, kuantiti garam ini ikut soalan lah. Ini selalu ikut soalan. Kuantiti garam. Dia cakap kuantiti garam, kamu salin balik kuantiti dan unit yang dia pakai. Okey, salin balik saja. Okey, lepas tu, okey, itu sajalah. Kalau kamu sudah lengkap sini semua, okey, selesai. Okey, so selepas itu, soalan B kan dia ada nyatakan untuk kamu cari kuartil pertama, median dan kuartil ketiga kan. Okey, so sekarang kalau kamu ingat balik formula kan tadi, kalau kuartil pertama kita guna 1/4. Masih ingat 1/4 darab dengan jumlah data kan? Jumlah data di sini adalah 60. Okey. Jadi kamu guna 1/4 darab dengan 60. Okey, kamu akan dapat 15. Okey, di sini dia sudah bagi jawapan lah. Kalau median 1/2 darab 60. So dapatlah 30. Dan kuartil ketiga ialah 3/4 darab 60, dapatlah 45. Tapi nilai-nilai ini bukan jawapan akhir. Kamu kena balik kepada ogive kamu, okey? Ogive kamu di sini yang telah kamu lukis. Sekarang kita cari kuartil pertama dulu 15. So di pasti Y kamu, kekerapan longkokan kamu, cari di mana 15, okey? So ini 10, ini 20, jadi 15 di tengah-tengah lah. Okey? Jadi guna pembaris, lukiskan satu garis mengufuk lurus sehingga kamu menyentuh itu ogive yang kamu lukis. Okey, stop, berhenti. Dan turun pergi bawah. Lukiskan garis lurus lurus ke bawah Jadi lurus ke bawah. Okey, kamu akan baca apakah nilai yang ada di sini. Dan itulah merupakan jawapan akhir bagi kuartil pertama. Di sini kebetulan dia ngam-ngam jatuh di 199.5. Jadi jawapan untuk kuartil pertama adalah 199.5. Okey? Jadi itu ialah kita cari kuartil pertama. Manakala median pula sama juga sekarang 30 kan. So cari daripada kekerapan longkokan 30. Okey, juga lukiskan satu garis melintang ke sini sehingga dia menyentuh ogive. Lepas tu turun pergi bawah dan baca nilai ini. Okey. Dan kebetulan nilai ini jatuh di ngam-ngam di 249. Jadi bacaan kamu adalah 249. Jadi ini adalah kuartil kedua ataupun median lah. Median. Okey. Okey, dan last kali ialah kuartil ketiga, 45. So cari 45, sama juga caranya. Lukis satu garis melintang sampai ke ogive kamu, lepas tu turun. Okey, turun di kotak, dia menyentuh di kotak ke-7. Okey, kalau kamu lihat kan sini ialah 249.5, sini adalah 299.5. Dan dia jatuh di kotak yang ke-7 Kotak yang ke-7. Di sini antara 249 hingga 299 kan sini ada 10 kotak. Kalau kamu dapat lihatlah. Okey, sini ada 10 kotak kecil sebenarnya. Tapi dia jatuh ke kotak ke-7. Jadi kamu kena pasti apakah bacaan ini di kotak ke-7 ini. Okey? Jadi apa cara yang kita boleh buat? Macam mana kita mau tentukan apakah nilai yang ada pada kotak ke-7 di antara 249 dengan 299. Jadi satu cara yang saya boleh ajar kamu ialah, okey, beri perhatian macam mana kita mau cari. Kamu boleh ambil 299
tolak dengan 249. Okey, untuk cari perbezaan mereka berapa. So, kalau saya tolak perbezaan di antara mereka ni adalah 50. Okey, adalah 50. Dan dalam 50 ini ada 10 kotak kecil kan? Ada 10 kotak kecil. Jadi saya perlu bahagi dengan 10 kotak untuk cari satu kotak sebenarnya mewakili berapa. So, kalau saya bahagi 10, saya akan dapat 5. So, bermaksud satu kotak kecil ini mewakili 5 mg, 5 miligram. Jadi, kalau ada 7 kotak, berapa nilainya? Okey, satu kotak 5. Kalau 7 kotak, darab dengan 7 lah kan? 5 darab 7 dapat 35. Jadi, bermaksud kotak ke-7 ini adalah bernilai 35 mg. Okey, kalau 7 kotak. Tapi jangan lupa, sini adalah 249. Jadi kalau dia bergerak lagi ke sebelah kanan, nilainya akan semakin bertambah. Jadi selepas kamu mengetahui 7 kotak mewakili 35, kamu akan ambil 249 ini tambah dengan 35 mg, iaitu 7 kotak itu. Maka kamu akan dapat jawapan ini adalah 4, ini 8, ini 2. Jadi jawapan adalah 284.5. Okey? Okey, saya ulang. Mula-mula cari dulu perbezaan antara dua tanda sempadan atas yang kamu sudah cari itu. Okey, ini memang daripada jadual lah. Okey, kamu sudah plotkan ini kan. So, sekarang kamu cuba cari perbezaan. Perbezaan mereka adalah 50. Dan 50 ini, dalam 50 ini ada 10 kotak kecil warna biru ini. Okey? Jadi kamu kena cari satu kotak mewakili berapa. Okey? Kalau ada 10 kotak, bahagi 10 lah. Gunakan perbezaan itu, 50 bahagi 10, dapat satu kotak adalah 5. Dan bacaan kamu itu, dia jatuh di kotak ke-7. Kalau kotak ke-7, kamu kena cari berapa nilai kalau 7 kotak itu kan. Kena darab dengan satu kotak, maka dapat 35. 35 ini nanti kamu kena tambahkan lagi dengan tanda yang berada di sebelah kiri kamu lah, iaitu 249 itu. Kena tambah, maka kamu akan dapat jawapan bagi kotak ke-7 itu, iaitu 284.5. Okey. Saya harap kamu masih dapat ikut apa yang saya cakap di sini. So, ada sebarang soalan tak setakat ini? Kah saya sedang bersyok sendiri di sini? Kamu dapat ikut kah? Dapat. Dapatlah, Ayu? Dapat. Dapat, cikgu. Juliza, okey, Juliza bagus. Juliza jugalah sambil makan sambil Tapi mendengar cikgu ini. laju bercakap. Apa? Apa, Tapi Amiza? cikgu laju bercakap. Bilang si Amiza, cikgu laju bercakap. Oh, iya kah? Okey. Saya cuba perlahankan saya punya percakapan. Okey? Bolehkah kalau speed ini? Kah mau lambat lagi? Okeylah. 16 sudah kita cikgu. 6 sudah? Hmm. Ya, okey. Jangan terlampau laju kan, kelojo bah kita kalau laju itu, laju-laju. Ya, janganlah baca cikgu macam kereta api itu lajunya. Okey. Ya. Saya ni orang yang gelojo bah. Mau laju-laju saja. Aduh. Okey. Jadi kita teruskan, okey. Yang ini tadi ialah penyelesaian kepada soalan tadi, okey. Ini baca dari graf Selepas dapatkan nilai-nilai ini, okey, dengan menggunakan formula, dapatkan nilai ini, baca nilai ini dari graf, okey, dapat nilai ini. Okey, jadi ini adalah dia punya penyelesaian. Okey. Yang ini pun saya sudah tunjukkan macam mana mau cari, okey, iaitu cari beza, bahagi bilangan kotak, lepas tu tambah balik kepada sempadan atas yang lebih kecil itu, iaitu 249 itu. Baru kamu dapat jawapan akhir. Okey. Jadi inilah maksudnya kuartil pertama, median dan juga kuartil ketiga. Okey. Ini ialah formula dia lah, 1/4, 1/2, 3/4. Ini memang formula tetap sudah. Mesti gunakan nilai-nilai ini. Jangan guna nilai yang berlainan. Okey? Okey.
ini adalah dia punya lukisan graf. Okey. Di mana dia mewakili, dia gunakan bar untuk mewakili OGIF itu. Tapi dalam sukatan kita biasanya gunakan garis yang melengkung saja, jangan lukis bar dia. Ini bar untuk histogram. Tapi dia kasih tunjukkan dia melukis bar-bar ini. Okey, tapi sebenarnya kita hanya perlu lukiskan dia punya garis melengkung ini saja. Okey. Dan bahagian terakhir, okey, yang saya mau cover hari ini ialah persentil. Apa itu persentil? Okey. Persentil ialah nilai yang membahagikan satu set data kepada 100 bahagian yang sama dan diwakili oleh P1, P2 sehinggalah ke P99. Okey, apa maksudnya di sini? Maksudnya ialah kalau kamu ada satu data, okey, katakan kamu ada 100 orang. Okey, dalam kajian kamu ada 100 orang lah katakan. Okey. Bilangan mungkin kamu nak membuat satu kajian tentang sejauh mana orang suka tengok Korean movie katakan. Okey, kamu pergi interview 100 orang. Dan kamu tanya mereka, kamu sukakah Korean movie? Kalau suka, suka tengok siapakah artis kegemaran? Kamu buat satu kajian kan? So kamu ambil 100 orang. Okey, 100 orang peserta dalam kajian kamu. Okey? So kamu boleh membahagikan ataupun untuk mendapatkan maklumat yang ataupun analisis yang lebih detail lagi daripada kajian kamu boleh pecah-pecahkan data kamu itu kepada bahagian yang lebih kecil. Okey, bahagian yang lebih kecil supaya kamu boleh nampak dengan lebih jelas. Okey, apakah kegemaran orang-orang tertentu. Begitu. Supaya kamu dapat lihatlah, bukan secara keseluruhan. Kamu dapat lihat lagi keputusan kajian kamu dengan lebih detail sikit. Okey, jadi kamu kena bahagikan data kamu itu kepada bahagian yang kecil. Okey, untuk lihat setiap bahagian kecil ini macam mana orang-orang ini dia punya reaksi ataupun dia punya persepsi. Okey, itu maksudnya persentil lah. Tapi biasanya persentil ini dia bahagi kepada 100 bahagian. Kalau ada 50 peserta, 50 itu dibahagi kepada 100 bahagian. Kalau ada 60, 60 itu bahagi kepada 100 bahagian. Itulah maksudnya lah. Dia mesti bahagi kepada 100 lah. Okey, itu ialah wajib. Okey, so itulah maksudnya persentil lah, persentil. Dan dalam soalan OGIF juga, kadang-kadang dia akan tanya kamu persentil. Selain daripada kuartil, okey, median, dia juga mungkin akan tanya pasal persentil. Dan persentil itu dia punya formula pun sama juga dengan kuartil, cuma dia punya perbezaan adalah pembawa dia mesti adalah 100. Dan sini mesti darab balik dengan jumlah data lah seperti kuartil, masih menggunakan jumlah data. Kalau jumlah data kamu ada 60, letaklah 60 di sini. Kalau 100, letaklah 100. And then atas sini mau simpan apa? Atas sini adalah simpan persentil yang kamu mau cari. Okey, persentil yang kamu mau cari. Okey, kalau kamu macam soalan ini kan, persentil ke 10. Maksudnya di atas ini nanti kamu akan letak 10. Kalau dia cari 46. Cikgu, Ya, bolehkah lagi si Adeline masuk bercakap? boleh bah? Okey. Mana dia? Belum masuk? Okey, tak apa. Tunggulah dia masuk. Okey. Macam mana ini ya? Okey. Oh, dia sudah lama menunggu kah di luar sana? Hai, Adeline. Kamu lama menunggu sudah? Okey, Adeline, selamat sampai. Sorry, cikgu. Kau baru bangun? Astaga. Okey. Tak apa. Kita sudah berada di penghujung rancangan sudah. Oke, cikgu. Ya. Ini ialah OGIF lah. Kita sedang cerita pasal OGIF. Hari ini kita cerita pasal macam mana nak melukis OGIF, graf OGIF.
macam mana mencari kuartil, okey, kuartil pertama, median dan kuartil ketiga. Dan sekarang kita sedang mencari persentil, okey, persentil lah. Okey, so tadi saya cakap ini adalah formula untuk mencari persentil lah. Di mana yang atas ini adalah kita kena cari P dia. Okey, P berapa? P 46, P 30, simpan 30 lah. Kalau persentil ke 10, simpanlah 10. Tapi pembawa ini wajib simpan 100 dan darab ini mesti wajib simpan jumlah data. Okey, kita akan lihat satu contoh soalan seperti di sini. Okey, so soalannya ialah OGIF di sebelah menunjukkan skor ujian kecerdasan. Okey, lepas tu berdasarkan OGIF cari persentil ke 10 dan cari persentil ke 46. Jadi berdasarkan formula di atas ini, macam mana nak cari persentil ke 10? Senang saja. Atas pengatas tu simpan 10, pembawah itu mesti wajib simpan 100. Lepas tu ini wajib darab dengan jumlah data. Daripada OGIF kamu sudah tahu berapakah jumlah data dia. Siapa boleh kasih tahu saya berapa jumlah data bagi graf ini? Macam mana kita mau lihat jumlah data? Kita akan lihat jumlah kekerapan longkokan kan? Kekerapan longkokan dia. Kekerapan longkokan yang paling tinggi itu adalah jumlah data kita. So, mana itu kekerapan longkokan yang paling tinggi? Kalau kamu lihat titik ini adalah titik terakhir kan? Ini titik terakhir kamu . Jadi dia adalah yang paling tinggi. Dan kalau kamu lihat di sini, dia adalah bersamaan dengan 50. Jadi jumlah data kita adalah 50 . Okey. So kamu akan darab lah. Okey. Darab punya darab. Okey, kamu akan dapat jawapan kamu adalah 5. Okey. Tapi 5 ini belum lagi jawapan . Belum lagi jawapan. Seperti cara mencari kuartil kan. Kamu perlu pergi ke kekerapan longkokan paksi Y kamu. Cari di mana 5. 5 adalah di paling bawah sini. Bukan paling bawah lah. Di sini. Okey, 5. Okey. Selepas kamu sudah tentukan sini, sini adalah 5. Jadi lukis satu garis melintang, okey, sehingga kamu menyentuh OGIF kamu dan turun pergi bawah paksi X untuk bacakan bacaan kamu. Sini adalah berapa? Dan itu adalah jawapan. Okey? Itu adalah jawapan. Dan sekali lagi, macam mana kita mau cari nilai ini? Kita akan ambil ini dan ini. 40 dan 50. Cari mereka punya perbezaan. Okey? Kalau saya tolak, saya akan dapat 10. Kan? Lepas tu kamu akan tengok 10 di sini ada berapa kotak? Okey, pun ada 10 kotak. So saya bahagi 10 untuk cari satu kotak bersamaan dengan berapa? Satu kotak bersamaan dengan 1. Okey. So selepas tu kamu tengok ini dia jatuh ke kotak yang keberapa? Start daripada sini kosong. 1 2 3 4 5 mungkin dia 8 lah. Okey, katakan 8. Jadi bermaksud sini adalah bernilai 8. Tetapi kamu kena tambah lagi 8 ini dengan 40.5. Menjadikan jawapannya adalah 48.5. Ini adalah jawapan untuk ini. Okey? Itu maksud saya lah. Kalau dia jatuh ke kotak ke-9, so 1 darab 9 dapat 9. 9 itu kena tambah lagi dengan 40.5. Baru kamu dapat jawapan yang akhir. Okey, kalau 46 sama juga. Okey, kita cuba lihat dia punya ni jawapan. Okey. Seperti yang saya buat tadi, dia dapat 5 kan? 5. Lepas tu daripada graf 5 di sini, sebenarnya ini adalah 5 lah. Okay, ini 5. So dia akan pergi sana, okey, turun. Okey, yang ini ialah 46. Bermaksud dia jatuh ke kotak ke-6. Okey, kotak ke-6. So dia ambil 6 tambah dengan 40.5, baru dapat 46.5. Okey, sebab satu kotak di sini bernilai 1 . Bernilai 1. Jadi kalau dia kotak ke-6 means 40.5 tambah dengan 6. Jadi 46. Untuk 46 pula,
P46. Sama juga formulanya, ini letak atas, bawah letak 100, darab dengan jumlah data, iaitu 50. Kamu akan dapat 23. So, cari 23 di mana? Okey, sini 20. So, 23 adalah di sini. Sini adalah 23. Tarik pergi ke kanan sampai menyentuh Ogif. Lepas tu turun bagi bawah. Dan sini dia jatuh di kotak ketiga. Kalau kotak ketiga bernilai 3 lah kan. So, 3 itu kena tambah lagi dengan 60.5. Menjadikan jawapan kamu 63.5. Jadi inilah jawapan. Okey. Jadi selesailah sudah soalan A. Okey, soalan B pula. Hanya calon yang memperoleh persentil ke 92 dan ke atas akan dipanggil untuk temuduga. Apakah skor minimum yang perlu diperoleh seorang calon untuk layak menerima panggilan temuduga? Okey, so persentil ke 92 dan ke atas wajib ini kena tahu. Dan ke atas. Jadi kamu perlu cari dulu persentil ke 92 itu berapa markah dulu. Okey. Jadi menggunakan formula tadi 92 di atas, 100 tu di bawah, darab dengan 50. Jadi kamu akan dapat 46. So daripada paksi Y kamu cari 46, iaitu di sinilah 46. Maka kamu akan tarik bagi kanan, turun bagi bawah. Kamu akan dapati di sini adalah 77. Okey? 77. Jadi 77 ini adalah untuk markah 9 persentil ke 92. Okey, ialah markah 77. Jadi kalau mereka nak interview mesti at least 77 dan ke atas lah markah mereka. Okey? Sebab kamu sudah tahu untuk interview mesti persentil 92 dan ke atas. Soalan sudah nyatakan dengan jelas. Maka skor yang perlu mereka dapat untuk interview adalah 77 markah dan ke atas. Okey, itulah maksudnya lah. Jadi kamu akan dapat sinilah 77 dan ke atas. Okey. Ataupun skor minimum lah. Skor minimum maksudnya minimum mesti 77. Kalau yang lebih tinggi lagi baguslah. Itu maksudnya lah. Okey. Jadi soalan B itu sudah terjawab dan soalan C terakhir. Soalan C itu dia minta apa? Okey, berapakah peratusan calon yang mendapat skor 57 dan ke bawah? Okey, sekarang dia tanya skor 57 dan ke bawah. Jadi sekarang dia terbalik dengan apa yang kita cari sebelum ini iaitu sebelum ini kita cari kuartil kah, persentil kah, kita akan dapatkan nilai daripada paksi Y, lepas tu bergerak ke kanan kan, pergi kanan lepas tu turun bawah. Tapi kali ini dia kasih tahu kamu skor. Nampak tak paksi X di sini kan? Ini paksi X kamu adalah skor. Jadi dia kasih tahu dulu 57, skor 57. Dan ke bawah berapa orang? Dia mau kamu cari berapa orang di sini. Berapa kekerapan longkokan di sini. Dia bagi skor. Jadi dia terbalik. Kalau terbalik sama juga caranya lah. Kamu kasih cari dulu di bawah sini skor 57 di mana skor 57. Okey. So skor 57 adalah di selepas 50.5 kamu akan gerak 7 kotak lah. Okey, 7 kotak. Kalau 7 kotak means 57 sudah kan? So lepas tu kamu akan naik gunakan pembaris, lukis satu garis naik ke atas sehingga dia menyentuh ogif kamu kan. Lepas tu tarik pergi ke kiri. Sekarang kita terbalik. Tadi kita ke kanan turun bawah kan. Sekarang kita naik atas pergi kiri. Dia terbalik dengan cara kita mencari kuartil dan persentil. Okey. Jadi kamu cari dulu skor 57 di mana dan tarik naik lepas tu pergi kiri. Kamu akan dapati skor bilangan orang yang mendapat skor 57 ke bawah adalah 15 orang. Okey, 15 orang. Jadi peratusan orang ini adalah mencari peratus per inilah jumlah orang yang ada iaitu 50 orang, jumlah keseluruhan darab dengan 100% lah untuk cari peratusan. Ini bab peratusan saya form 1 punya kerja ini. Okey, jadi dapatlah jawapan iaitu 30%. Okey,
yang satu lagi saya nak highlight adalah kalau 57 ini, kalau kamu dapat 15 orang, sebenarnya 15 orang ini mewakili bahagian sini ya, daripada bahagian sini sampai bahagian sini. Okey? Bukan bermaksud ada 15 orang mendapat 57 markah. Bukan ya. Sebab yang kita gunakan di sini adalah kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan bermaksud dari start daripada sini tambah orangnya sampai sini. Bermaksud kan 15 orang ini adalah orang yang mendapat markah di antara 30 hinggalah ke 57. Okey? Bukan 15 orang mendapat 57, tapi mendapat 57 markah dan ke bawah. Okey, ada bezanya. Okey, saya ulang ada beza di antara 15 orang mendapat 57 markah dengan 15 orang mendapat 57 markah dan ke bawah. Okey, sebab dan ke bawah ini boleh jadi orang itu dapat 50 markah ataupun ada orang dapat 40 markah, ada orang dapat 35 markah begitu. Okey? So kamu mesti faham 15 ini bermaksud jumlah semua orang yang ini di bawah ini. Kalau di sini bermaksud ada 46 orang mendapat markah 77 markah dan ke bawah, iaitu jumlah semua orang sini. Mewakili graf ini. Okey? Ini maksudnya. Yang ini adalah yang melebihi 77 markah. Okey? So itu adalah maksud OGIF lah. Okey, so saya rasa kita sudah habis untuk kelas hari ini. Okey, sebelum itu ada soalan mau tanya tak? Cikgu, Ya, kalau yang ada kan yang titik-titik tu, kalau ndak ditulis, ndak apa kah tu? Kan mesti ditulis. titik mana? Yang dekat graf tu lah. Yang Eh, garis putus tu. Oh, okey. Okey, soalan yang bagus, Amiza. Okey, saya kasih tunjuk dulu Okey. Perlukah saya melukis ini garis-garis putus-putus ini ataupun buat nombor-nombor ini di sini? Okey, sebenarnya untuk mencari kuartil ataupun persentil itu kan adalah lebih baik kalau kamu boleh tunjukkan dalam OGIF kamu. Okey? Sebab kalau kamu lukiskan itu garis kan putus-putus ini dan tandakan nilai-nilai ini, bermaksud kamu itu sebagai langkah kerja kamu lah. Okey? Kalau kamu langsung tak tunjukkan ini, kamu just tulis jawapan. Okey? Mungkin kalau dia salah, kalau jawapan let's say jawapan kamu salah, tapi kamu tak ada tunjuk apa-apa di sini, mungkin kamu langsung tak dapat markah. Tetapi kalau kamu tunjukkan garis-garis ini kan, tunjukkan nombor-nombor ini yang kamu sudah cari ini, walaupun you punya jawapan salah, okey, mungkin daripada langkah kerja itu kamu akan dapat markah jugalah. Kan? Ini secara psikologi lah. Kalau saya pemeriksa, saya nampak kamu jawapan semua salah. Tapi saya nampak kamu ada usaha untuk buat ni, tunjukkan semua ini, maka saya akan kasih markah jugalah. Okey, tapi sebenarnya adalah baik kalau kamu boleh tunjukkan setiap satu. Okey, maksudnya selepas kamu cari persentil ini kan, 10% ini, dapat 5 kan? Okey. Lukiskan satu garis putus-putus yang start daripada 5 di sini kan. Okey, kamu tunjukkan sini 5. Lepas tu kamu lukiskan garis putus-putus ini, okey, turun pergi bawah. Lepas tu tunjukkan nilai ini adalah 46, begitu. Ini adalah sangat baik. Okey? Kalau boleh kasih tunjukkan dalam OGIF kamu lah. Okey? Dan kamu juga boleh tuliskan, tandakan sini, persentil. Kamu tulislah persentil 10. Ataupun just letak satu P10 di bawah sini pun boleh. Okey, menunjukkan bahawa bacaan yang kamu sedang cari itu adalah apa. Okey, kalau ini adalah median, kamu boleh tulis median. Tulis di sinilah supaya pemeriksa boleh nampak ini adalah median. Okey, kalau ini pula ini adalah kamu letaklah P92. Menunjukkan ini adalah kamu sedang mencari persentil 92. Okey? Alright. Soalan yang bagus. Okey. Saya lupa highlight juga bahagian sini. Okey, kalau boleh tunjukkanlah dalam OGIF. Okey, ada soalan lagi?
Ada soalan lagi, saya sudah ambil masa lebih 20 minit. 18 minit, sorry. Ada lagi tak? Kalau tak ada, Tiada. senyap saja ini. Tiada lagi. Dia tak lah itu kan, kalau senyap. Okey, bah. Kalau ada lagi, boleh PM saya kah, apakah? Tak ada